Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, selamat datang ke channel BBMA Trader to You. So hari ni tuan-tuan dan puan, kita akan membincangkan tentang bagaimana kita nak tentukan sudah sampai masa untuk kita cut loss entry kita ataupun kita masih lagi boleh hold entry kita. So ramai yang bertanya kepada saya tentang perkara ini. So tunggu apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Okey tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita bermula saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan semua kerana sudi terus support channel ini, sudi menonton post-post yang terdapat di dalam channel ini. Okey, so alhamdulillah, semenjak sebulan daripada penubuhan channel ini, kita sekarang dah ada lebih kurang dalam 1,000 orang subscribers, dan dekat dalam Telegram group kita pun sahabat-sahabat pun dah bertambah, dah dekat 1,000 orang juga. So saya ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang belum subscribe dan belum lagi join kita punya Telegram channel. So tunggu apa lagi, jomlah. Okey, so tuan-tuan dan puan, hari ini kita akan bercakap ataupun berbincang mengenai cut loss ataupun kita hold entry kita, macam mana kita nak buat, okey, ataupun sekurang-kurangnya bagaimana saya buat. Alright, so kita cari dulu mana entry yang kita nak ni. Mungkin hari ni kita tengok, kita mula dengan GBP USD. Alright, so macam biasa ikut MHV M1 punya setup, kita punya pendekatan selalunya kita akan bermula setelah adanya re-entry. Katakanlah kita nak buat saya padam dulu katakanlah kita nak buat ataupun nak lihat re-entry di H4. Maaf. So kat sini kita nampak ada momentum dan sini ada re-entry. So kalau pertama sekali apa kita buat, kita perlu cari adakah ini sesuai untuk kita entry. So daripada awal lagi sebenarnya daripada sinilah kita nampak peluang untuk re-entry. Dia dah bagi re-entry dekat sini kan. So apa yang kita buat pada waktu ini, kita buka di H1. So ini setup yang saya rasa daripada dulu saya dah share dalam Telegram, pun dah share dan untuk sesi yang baru ni pun saya dah share lah macam mana kita punya setup. So rasanya ramai sahabat-sahabat yang dah mahir lah. Okay, so kita nampak pada time frame kedua kena ada dua keadaan, sama ada price sudah bermain di area MA50, sudah melepasi, sudah reject ataupun berhampiran, ataupun MA50 pada waktu itu sudah keluar daripada BB, sama ada top BB untuk sell, low BB untuk buy. So kita nampak sebenarnya pada waktu inilah barulah kita valid ataupun kita baru nak buka lah time frame seterusnya, iaitu time frame ke-3. Pada waktu-waktu ni semua ni kita tak layan lah kan. Masa waktu-waktu ni kita tengoklah pair-pair lain yang ada dekat dalam market kan. Jangan buang masa kita, sebab kadang-kadang pada waktu ini market belum hidup lagi, belum bergerak lagi. Alright, so bila kita nampak tadi ada re-entry sell di time frame H4, kita buka H1 sudah berada di kawasan-kawasan MA50, kita buka di time frame ketiga kita. So bila kita buka time frame ketiga kita, tuan-tuan dan puan-puan, kita punya otak, mentality kita dah set cuma nak cari satu je setup ataupun satu je entry yang kita nak lakukan, iaitu re-entry berdasarkan re-entry H4, iaitu sell. So kita cuma cari setup sell sajalah. So katakanlah kita bermula daripada sini kan, price membuat kenaikan, kemudian ada tak kita nampak setup dekat sini. Ada tuan-tuan satu setup yang saya nampak, iaitu kita panggil setup dominant break. Okey, kat sini ada satu candles yang bull yang besar, di dalamnya ada dua ataupun lebih candles, dan kemudian ianya dimatikan dan juga berserta dengan arah kukuh. So dekat sini tuan-tuan sebenarnya sudah valid untuk kita lakukan entry. Entry di mana tuan-tuan? Entry di kawasan zone entry ni. Alright, so kita boleh nampak tuan-tuan,
price naik dan buat stop lossan ataupun ini kita panggil pergerakan market yang biasalah kan. Ada juga kadang-kadang, selalu juga, dan tuan-tuan pun tahu kadang-kadang bila dia touch saja re-entry 1 ni, dia terus turun, re-entry 2 dia terus turun, full entry terus turun. Tapi kadang-kadang dia melakukan permainan macam ni yang saya panggil stop loss hunt, SL hunt, semua ni lah kan. So itulah kerja-kerja jerung-jerung besar, market mover ni. So banyak yang bertanya kepada saya, bila kita nak cut loss kan. So ramai yang bila kita entry dekat sini kan, bila dia buat aja momentum ni, ramailah yang dah pucat mukanya tu kan. Ramai yang dah kata tak valid. So ramai juga yang bila nampak aja re-entry, terutamanya BBMA trader lah kan, dia nampak aja apa tu momentum kat sini, semua ingat re-entry, katalah arah kukuh sell sini dah tak valid, so tunggulah buy kat sini. So bila buy kan, ramailah yang MC berjemaah. So itu yang kita nak elakkan. Kita kena faham trend utama sekarang ni yang kita ikut. Kalau tuan-tuan entry di H4, maka H4 adalah trend tuan-tuan. Kalau tuan-tuan trade di daily, so daily lah trend tuan-tuan. So macam contoh yang saya bagi hari ni, kita ikut H4 punya re-entry sell kan, di sini kan, re-entry sell. So selagi H4 masih lagi menunjukkan re-entry sell, maka saya tak akan cut loss saya punya entry kan. Saya akan hold dengan yakin. Sebab kita kena faham, untuk price ataupun market berubah bukannya di time frame 3 ni, di F3 ni, di M15 ni. So M15 ni dia boleh aja buat kenaikan kan. Tetapi sekiranya H4 masih lagi belum buat arah kukuh beserta dengan re-entry yang valid kan, kadang-kadang dia buat arah kukuh tapi tak ada re-entry valid, dia turun balik kan. So tapi kalau dia buat arah kukuh beserta dengan setup re-entry yang valid, maka saya akan cut loss. So sebab tu tuan-tuan boleh selalu nampak kan kepada saya, kalaulah ada berlakunya setup yang valid di time frame ketiga macam ni, dan kemudian kalau price naik macam ni kan, biasanya saya akan entry lagi lah kan. Ini adalah news lah, ni candle news. So tuan-tuan, saya selalu pesan siapa yang join session coaching saya pun tahu kan, kita kena jaga kita punya money management. Janganlah terlalu masuk terlalu awal. Janganlah kita masuk pada entry yang awal ni lot yang besar, full margin. Kita kena lihat dan kena juga faktor kan, kemungkinan market nak buat penipuan ataupun permainan macam ni. So biasanya saya masuk lot kecil kan, dan kita lihat kepada pergerakan market. Kalau dia turun, dan alhamdulillah terus turun. Tapi kalau dia naik melepasi full entry ni semua ni kan, biasanya saya akan tunggu di bawah dalam bentuk pending order. So berletaklah pending orders kat bawah ni, berlayer kan, dan kita akan lihatlah pada contoh ini, kerana kita entry mengikut trend pun turun kan. So itu caranya untuk bagaimana tuan-tuan untuk menambah keyakinan tuan-tuan untuk hold entry yang ada kan. So macam saya selalu katalah, kalau kita nampak dah ada setup yang valid di time frame ketiga yang selari dengan time frame yang pertama, selalunya setupnya adalah valid. Market dah menunjukkan komitmen nak turun. Cuma nak turun bila tu kadang-kadang biasalah dia buat permainan macam ni. Tapi kalau kita jaga kita masuk kecil dekat sini, dekat atas ni kita boleh balon lagi tuan-tuan kita boleh balon lagi. So macam tu caranya untuk kita hold kita punya entry. Ataupun kalau nak cut loss tadi, apa yang saya katakan, haruslah berlaku perubahan trend yang total. Di mana tuan-tuan? Bukan di time frame ketiga, bukan di time frame kedua, tapi time frame
pertama. So kalau macam ni tadi kan, di sini masih lagi re-entry sell kan, masih lagi valid kan. Tetapi kalau dia dah melakukan arah kukuh dan juga bila dia touch balik ke Malo, dia membuat re-entry arah kukuh yang valid, yang kita akan lakukan juga kita punya SOP lah, setup kita dengan time frame kedua dengan time frame ketiga. So kalau itu berlaku tuan-tuan, jangan buang masa lah, kita cut je kita punya loss dan kita masuk pula buy entry mengikut trend yang terkini. So kita boleh kurangkan kita punya entry, kurangkan kita punya loss. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perkongsian yang singkat saja untuk hari ini. Saya harap ianya bermanfaat. Sekali lagi terima kasih kerana terus sudi menyokong channel ini. Saya ucapkan semuanya berjaya. Ingat, COVID masih lagi berleluasa. Jaga kesihatan, jaga SOP, jaga penjarakan diri. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.